Assalamualaikum, salam satu Malaysia Nasional 8. Edisi 9 Julai bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Atika Muhammad Naim. Berikut paparan utama malam ini. Bangunan kekal KSCIP bakal dibina di Putrajaya. Ingkar ROS, DAP tidak boleh bertanding PRU 14. Ahli UMNO perlu nilai semula kekuatan dan kelemahan. Tanah seluas 16 hektar di Putrajaya akan disediakan bagi pembinaan bangunan kekal Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan tapak bangunan itu bakal dirasmikan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman. Secara kebetulan malam tadi, penasihat utama King Salman, Raja Salman dan Putera Mahkota Muhammad bin Salman telah datang ke kediaman saya dan telah berbincang dengan saya atas beberapa perkara. Dan saya boleh maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa beliau telah mengesahkan bahawa King Salman Center for International Peace akan tetap didirikan di negara Malaysia kita ini. Malah saya nak maklumkan bahawa Kerajaan Malaysia akan menawarkan sebidang tanah bukan di tempat-tempat yang lain, tetapi yang paling sesuai, yang paling cocok sekali melambangkan betapa pentingnya institusi ini. Saya menetapkan supaya sebidang tanah seluas lebih kurang 40 ekar akan ditawarkan di Putrajaya sebagai tempat pusat ini didirikan nanti. Perdana Menteri berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Pekan di Pahang. Pusat Keamanan Antarabangsa itu diumumkan penubuhannya Februari lalu semasa lawatan Raja Salman ke negara ini. Pusat itu sudah memulakan operasi di sebuah pejabat sementara di ibu negara. Datuk Seri Najib turut mengumumkan Kerajaan Arab Saudi akan menambah kuota haji bagi Malaysia serta pembinaan kompleks tabung haji di Makkah dan Madinah. Saya minta dan saya boleh juga mengesahkan bahawa kuota haji tambahan yang telah dikurniakan oleh Raja Salman baru-baru ini tetap akan dianugerahkan kepada rakyat Malaysia dalam mengerjakan ibadat haji pada tahun ini. Selain daripada itu, saya sedang merundingkan sedua tapak untuk didirikan kompleks tabung haji. Satu di Mekah Mukarramah, satu di Madinah, supaya pusat-pusat ini boleh menampung keperluan jemaah haji. Dan bila kita dirikan kompleks ini nanti, insya-Allah kita boleh kawal pembayaran ataupun kos naik haji nanti kepada tahap yang lebih rendah daripada negara-negara lain. Gagal patuhi arahan Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS akan mengakibatkan DAP tidak boleh meletakkan calonnya untuk bertanding pada pilihan raya umum akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan berdasarkan Akta Pertubuhan 1966, watikah calon pilihan raya sesebuah parti politik perlu ditandatangani pegawai atau yang telah diberikan mandat oleh parti. Jika DAP melalui kenyataan-kenyataannya itu benar mahu mengingkari tindakan dan arahan ROS yang surat arahan itu akan disampaikan secara bertulis minggu hadapan, maka akibatnya
DAP tidak boleh bertanding di dalam pilihan raya umum yang akan datang kerana surat watikahnya biarpun ditandatangani oleh Setiausaha Agung seperti kelazimannya pada setiap pilihan raya, maka jika jawatan Setiausaha Agung itu tidak diiktiraf dan tidak mematuhi undang-undang serta tidak mengikut apa yang termaktub di dalam perlembagaan DAP, maka terbatallah calon daripada parti berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Gombak di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beliau menegaskan arahan ROS agar DAP mengadakan pemilihan semula Jawatankuasa Eksekutif Pusat CEC tidak ada kena-mengena dengan Kerajaan Barisan Nasional BN atau Kementerian Dalam Negeri. Ini bukan campur tangan dari saya sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi ini apa yang termaktub dalam Akta Pertubuhan dan juga perlembagaan DAP. Kerana biarpun DAP telah mengadakan pemilihan pada tahun 2012 atas arahan ROS, mereka mengadakan pemilihan semula pada tahun 2013. Namun komposisi kehadiran perwakilan tidak mengikuti apa yang telah dilakukan pada pilihan parti kepimpinan pada tahun 2012. Inilah yang dijadikan sebagai panduan oleh ROS. Bukan ROS mahu campur tangan di dalam soal pentadbiran. Ini harus jelas. Sebelum ini, Ketua Pengarah ROS, Datuk Muhammad Razin Abdullah berkata, pelantikan 20 anggota Jawatankuasa Eksekutif Pusat CEC DAP serta pemegang jawatan utama hasil pemilihan semula yang diadakan pada 29 September 2013 adalah tidak sah dari segi undang-undang. Sehubungan itu, ROS mengeluarkan arahan agar DAP mengadakan pemilihan semula anggota CEC untuk memilih 20 anggota yang sah berpandukan Akta Pertubuhan 1966 dan Perlembagaan Parti DAP. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berpandangan DAP tidak perlu takut untuk mengadakan pemilihan semula Jawatankuasa Tertinggi Pusat CEC jika tiada perkara yang mahu disembunyikan. Sebelum ini mereka menyatakan bahawa mereka memperjuangkan demokrasi. Kalau tidak ada benda yang tak kena, apa kena dia takut sangat untuk membuat keputusan, menjalankan keputusan ROS tadi? Beliau mengulas pendirian DAP yang terus berdegil dan enggan mengadakan pemilihan semula Jawatankuasa Tertinggi Pusat CEC walaupun diperintahkan ROS untuk berbuat demikian. Datuk Seri Hishamuddin bercakap dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan bahagian UMNO Ceras di Ibu Negara. Perintah berkurung fasa ke-68 di perairan Zon Selamat Timur Sabah Zon yang berakhir hari ini dilanjutkan 2 minggu lagi bermula esok. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din dalam satu kenyataan menegaskan keperluan meneruskan perintah berkurung di perairan terbabit adalah bagi memastikan ia tidak diceroboh pengganas. Ini kerana maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan penculikan bagi mendapatkan wang tebusan dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh untuk melakukan penculikan dan lain-lain penjenayah rentas sempadan. Orang ramai di daerah terbabit sekali lagi diingatkan supaya tidak berada di lokasi yang diisytiharkan sebagai kawasan perintah berkurung. Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah mengenalpasti 1,500 akaun media sosial palsu yang digunakan untuk pelbagai tujuan negatif termasuk penyebaran berita palsu dan melakukan serangan politik. Menterinya Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak menegaskan tindakan segera bakal diambil bagi memadamkan akaun berkenaan dengan kerjasama pelbagai pihak Facebook, Twitter dan Instagram. Dari Januari sehingga Jun tahun ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah menerima banyak aduan awam mengenai akaun palsu itu. Adalah jelas menunjukkan bahawa ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan akaun palsu. Tujuan mereka ialah untuk menyebarkan fake news di kalangan masyarakat kita. Jadi kita tidak boleh biarkan. Dan saya juga ingin tegaskan bahawa berdasarkan undang-undang yang ada pada kita, di mana adalah satu kesalahan untuk memuat kandungan palsu
dan kita harus tentukan agar perkara dapat kita perangi bersama. Penggunaan akaun palsu oleh pihak atau individu tidak bertanggungjawab berkenaan sebenarnya mahu mengelirukan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, terutama membabitkan agenda politik. Datuk Seri Dr. Saleh berkata demikian selepas majlis perasmian Persidangan Perwakilan UMNO bahagian Bera. Ahli UMNO diingatkan agar tidak terpengaruh dengan tindakan sesetengah individu peniat negatif. Sebaliknya, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syamudin Tun Nussim menjelaskan, ahli perlu menumpukan kepada usaha memperkasakan parti untuk kemenangan pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Beliau meminta UMNO bahagian lain mencontohi perjuangan kepimpinan UMNO bahagian ceras yang terus membantu rakyat walaupun ketuanya tidak memegang sebarang jawatan dalam kerajaan. Apa yang kita lihat, kepentingan dan keutamaan yang diberikan dalam membuat pelbagai program, bukan sahaja kita dapat lihat hubungan yang begitu erat di kalangan pemimpin bahagian dan perwakilan dan kepimpinan di cawangan, tetapi lebih daripada itu, semangat untuk meletakkan perjuangan parti melebihi pertimbangan peribadi selalu diluahkan, tetapi di Ceras kita tengok menjadi satu kenyataan dengan pelbagai program yang saya bersama daripada semasa saya pemuda lagi dan sentiasa konsisten. Beliau berucap merasmikan mesyuarat bahagian UMNO Ceras di Ibu Negara. Sementara itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, mahu ahli UMNO melihat semula kekuatan dan kelemahan yang ada bagi membolehkan segala strategi dapat digerakkan ke landasan yang sepatutnya. Pada masa sama, terus berkhidmat untuk rakyat. Buat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk lihat sama ada kita menepati perkara-perkara itu. Supaya UMNO terus menjadi sandaran orang Melayu dan masyarakat Malaysia dalam negara kita pada hari ini. Beliau menyatakannya selepas Majlis Jamuan Hari Raya Kolej Yayasan Pelajaran Johor dikulai. Bagi Ketua Bahagian UMNO Ceras, Datuk Seri Said Ali Habsyi, ahli di semua peringkat diingatkan tidak mementingkan diri dalam perjuangan. Ini penting bagi melahirkan pemimpin baru yang berkaliber untuk menjaga parti. Tetapi semangat juang kita begitu tinggi. Tadi kalau dapat tengok ucapan Datuk Seri Hisham, bagaimana para perwakilan menyambut saranan Datuk Seri Hisham, saya yakin bahawa kalau dah di tempat kawasan hitam pun semangat sebegini rupa, saya yakin semangat yang begitu tinggi di kawasan-kawasan yang kita boleh menang. Beliau berucap pada perasmian mesyuarat UMNO bahagian Ceras di Ibu Negara. Keadaan kesihatan penyanyi Salim stabil tapi masih lemah. Perinciannya bertemu kembali. Pelbagai lapisan masyarakat berpeluang mengunjungi Majlis Jamuan Aidilfitri Perdana Menteri yang diadakan di Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan Pahang. Majlis ini nyata membuktikan perpaduan antara kaum kekal subur. Seawal jam 9 pagi, orang ramai mula membanjiri Taman Tasik Sultan Abu Bakar itu dan kebanyakan bukan sahaja datang dari sekitar Pekan dan Kuantan, malah dari negeri-negeri lain. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dan isteri Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob. Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur menzahirkan rasa gembira atas kehadiran ribuan pengunjung. Ini yang paling unik bagi Malaysia sebab kita bila kita membuka pintu rumah kita, samping itu kita membuka hati kita sebenarnya. Kerana kita menerima sesiapa saja dengan hati yang terbuka dan dengan cara seperti ini kita akan mengukuhkan lagi hubungan silaturahim sesama kita dan kita boleh menunjukkan betapa rapatnya pemimpin dengan rakyat. Sebab kita buat ini kerana rakyat. Sebab kita nak meraihkan rakyat sebenarnya. Sebab itulah tema kita
rumah terbuka di Pekan tahun ini ialah meraihkan rakyat. Saya juga merasa amat suka hati, gembira oleh kerana rumah terbuka kami ini bukannya hanya datang, yang hadir bukannya hanya pada daerah Pekan, tapi saya mendapat tahu tadi ada juga yang datang pada Mersing, pada Terengganu, dan ada juga yang daripada Kuala Lumpur, Shah Alam yang sama-sama. Selain disajikan dengan lebih 200 jenis juadah istimewa seperti laksa pahang dan opor daging, para tetamu dihiburkan dengan persembahan barisan artis tempatan seperti Nash, Ameng dan kumpulan Kalibaskus. Rumah Transit 1 Malaysia, satu lagi kemudahan mensejahterakan rakyat dengan membantu pasangan muda memiliki kediaman sementara selepas berumah tangga. Walaupun tempoh sewaan hanya untuk 2 tahun, konsep ini telah berjaya memberi ruang kepada mereka mengumpul wang untuk memiliki kediaman sendiri yang lebih selesa. Segmen Negaraku bersama Syahril Sarapudin. Rumah Transit 1 Malaysia ini menjadi projek perintis yang telah memberi manfaat besar kepada penghuni. Dengan sewaan serendah RM250 sebulan, lokasinya sangat strategik berdekatan ibu kota selain pelbagai kemudahan asas yang lain. Walaupun sepatutnya tempoh sewaan telah genap 2 tahun, namun atas ihsan KPKT masih membenarkan sebahagian penghuni terus menyewa sehingga akhir tahun ini sebelum mereka berpindah ke kediaman lain. Lebih membanggakan, ada sebahagian penghuni telah berjaya mengumpul wang simpanan sepanjang 2 tahun tinggal di rumah transit ini dan membolehkan mereka membeli kediaman kekal. Sejak saya jaga sini memang diorang kata amat selesa, 250. Tak ada lagi kata mana ada lagi untuk sewa 250 untuk 3 bilik dengan 2 bilik air. Yang ada sekarang 250 hanya bilik yang keluasan kecil je. Ada yang boleh dapat dan boleh habis kontrak pun diorang kata boleh tak saya nak pindah awal sikit sebab saya dah kena start bayar rumah untuk rumah baru. Jadi diorang kata kat sini diorang dapat simpan jimat duit lah. Memang sangat berjimat je untuk sewa kat sini lah. Saya sempat mengunjungi beberapa keluarga yang masih tinggal di rumah transit ini. Jauh di sudut hati mereka, kediaman yang sangat selesa ini membuatkan mereka berat hati untuk berpindah ke lokasi lain walaupun sudah genap tempoh sewaan. Bagi Nur Sahaila Abdul Wahab, idea RT1M sangat bermanfaat untuk beliau dan suami kerana sewaan yang sangat rendah berbanding nilai sewaan semasa di ibu kota yang dianggarkan antara RM600 hingga RM1,000 bagi keluasan rumah yang sama seperti ini. Wow, ada semua adalah macam selesa lah duduk sini. So kalau boleh, susahlah nak pindah kan sebab berat hati nak pindah. Suasana kat luar lagi tak tahu macam mana kan. Nak sesuaikan diri dengan orang lagi. RM250 tu kalau gaji RM1,500 yang baloi lah kan dengan anak sekolah lagi. Tapi kalau kat luar pun sewa RM800 lah sekarang ni RM1,000. So macam tak mampu sangat lah nak sewa kat luar. Luahan yang sama turut dikongsi Suz Linawati Ismail. Bagi saya baguslah sebab yang baru nak mendirikan rumah tangga tinggal kat sini pendapatan pun kira tak tinggi sangat 2 tahun cukup tak masa untuk cari rumah lain sebenarnya? Kalau ikutkan cukup, lebih kurang cukup lah. Sebab dah boleh menyimpan, menabung. Kan cuma 250 je. Jelas, tujuan utama RT1M bagi membantu pasangan muda baru berkahwin yang berpendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah berjaya capai matlamatnya. InsyaAllah kita dalam masa terdekat ini kita akan menyediakan satu lagi rumah sewa rumah sewa belia ni di Kepong. Dah Kepong kita ada di sana lebih kurang 400 unit. 400 unit yang saya kata tadi kita akan mulakan dengan menyewa sambil menabung. Rumah Transit 1 Malaysia Bukit Jalil pastinya menjadi model terbaik untuk lebih banyak lagi pemindahan rumah transit di seluruh negara kerana ia nyata memberikan satu keselesaan dan juga manfaat kepada pasangan-pasangan muda yang baru saja mendirikan rumah tangga. Lihat saja adanya pemindahan masjid yang baru, dewan serbaguna, parking bertingkat. Ini pastinya memberikan keselesaan kepada penghuni-penghuni rumah transit 1 Malaysia. InsyaAllah kita doakan lebih banyak lagi pemindahan ini dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk manfaat semua. Syahril Sarapudin melaporkan untuk TV1.
Seorang penunggang motosikal terbunuh selepas berempuh pembahagi jalan di Batu 29, Jalan Kuching, Serian, Sarawak awal pagi tadi. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik IPK Sarawak DSP Bingkok John mengesahkan insiden itu dan identiti mangsa sebagai Vivian Cliff Johnson, 20 tahun. Motosikal yang ditunggangi mangsa hilang kawalan sebelum merempuh pembahagi jalan dan menyebabkan dia terseret lebih 1 meter dari lokasi. Kecederaan yang dialami mengakibatkannya maut di lokasi kejadian. Manakala pemboncengnya, Nili Bedok, 19 tahun, hanya mengalami kecederaan ringan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Serian untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Lingga, Sarawak, mayat seorang mangsa yang lemas ditemukan kira-kira pukul 10 pagi tadi di celah pokok oleh penduduk setempat. Jumaat lalu, mangsa Muhammad Harfa Mahdihi, 25 tahun, pergi menangkap ikan bersama bapanya di Sungai Lingga, Batang Lupar. Semasa dalam perjalanan pulang, mangsa dikatakan duduk atas bumbung bot. Kehilangannya hanya disedari bapa mangsa sebaik tiba di pangkalan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sri Aman untuk bedah siasat. Jangan lindungi mana-mana guru, pentadbir sekolah atau pelajar yang terlibat dadah semata-mata untuk menjaga imej sekolah. Justru Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah perlu memaklumkan segera jika terdapat kes sedemikian. Pandangan disuarakan Esko Pendidikan Pengangkutan Badan Bukan Kerajaan NGO Kedah, Datuk Tajul Urus Mat Zain. Bahawa saya tidak mahu bahagian pengurusan sama ada JPN ke, PPD ke, pihak sekolah ke melindungi mana-mana pihak yang terlibat dengan dadah. Sama ada pihak tenaga pengajar, pekerja dia ataupun pelajar itu sendiri. Sebab penagih dadah adalah pencuri. Penagih dadah ialah penyamun. Penagih dadah ialah pembunuh. Kita kena ambil itu. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Kedah ditemui selepas menggempur sarang dadah di Kampung Segantang Garam, Merbuk melalui operasi My Beautiful Malaysia. Datuk Tajul mengulas mengenai penahanan seorang penjawat awam semalam di lokasi terbabit ekoran terbabit penagihan dadah dan sudah ditahan sebanyak 3 kali namun masih berkhidmat. Lokasi berkenaan merupakan sarang dadah terbesar di Tanjung Dawai. 5 lagi lokasi termasuk di Kota Kuala Muda, Kuala Segantang Garam dan lokasi kongsi 11. Penyanyi terkenal Salim atau AM Salim Abdul Majid, 55 tahun, yang dimasukkan ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM sejak Selasa lalu disahkan mengalami jangkitan kuman pada paru-paru. Dan sehingga hari ini keadaan penyanyi itu sudah kembali stabil namun masih lemah. Menurut isteri beliau, Juriah Bacok, suaminya dimasukkan ke hospital setelah mengalami demam panas yang tidak menentu sejak lebih sebulan lalu. Selain jangkitan kuman pada paru-paru, Salim juga mengalami bengkak pada bahagian testis dan dijangka menjalani pembedahan dalam tempoh 3 minggu lagi bergantung pada tahap kesihatannya. Sekarang ni demam panas tu dah tak ada. So tekanan darah tu masih lemah. Jadi kita nak operation untuk bahagian yang ada ketumbuhan tu kena tunda dululah, nak stabilkan dia punya tenaga dia tak ada. Selain itu, anak beliau Nizam, 35 tahun, turut menasihati orang ramai khususnya yang menyebarkan fitnah kematian ayahnya supaya berhenti berbuat demikian. Masih pagi ni pun ada 1-2 panggilan yang orang tanyakan dia sudah meninggal ke. Saya memohonlah, minta tolong sangat-sangat kepada rakyat Malaysia, hentikanlah sebaran berita yang mengatakan ayah saya ni, Salim Iklim, sudah meninggal dunia. Berita itu sama sekali tidak benar. Salim masih lagi di dalam rawatan
dan saya meminta semua mendoakan yang terbaik untuk dia. Berita mengenai Salim yang terlantar di HUKM turut mendapat perhatian Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang meluangkan masa kira-kira setengah jam melawat penyanyi itu. Beliau yang diiringi isteri Puan Sri Halina Zakaria tiba di HUKM kira-kira pukul 1 tengah hari tadi turut menyampaikan sumbangan. Kita akan lihatlah, kerajaan negeri akan lihat apa yang boleh kerajaan negeri bantu, paling tidak meringankan dengan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau dan keluarga beliau. Jadi apa-apa pun kerajaan negeri akan update lah dengan pihak hospital, dan juga kita juga akan bincangkan dengan persatuan persatuan anak-anak Terengganu dan juga karyawan yang boleh kita tengok apa perkara yang boleh kita bantu, dan kita melihat baliklah tahap keseriusan penyakit yang sedang dihadapi oleh saudara Salim. Selain itu, Gabungan Persatuan dan NGO Terengganu dijangka akan berbincang mengenai bantuan yang sesuai dihulurkan untuk meringankan beban keluarga. Kira-kira 100,000 penduduk sekitar Setia Alam Shah Alam menggesa Kerajaan Selangor mengurangkan bayaran premium tanah bagi membolehkan pembinaan sebuah balai bomba dan penyelamat baharu di kawasan berkenaan. Tindakan kerajaan negeri dilihat hanya mementingkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan kepentingan rakyat menyebabkan projek bernilai RM3 juta terbantuk sejak 2015. Penduduk dikatakan kecewa apabila kerajaan negeri mengenakan caj premium tanah yang tinggi sebanyak RM4.9 juta terhadap tanah seluas lebih 1 hektar. Ada beberapa kes kami terpaksa tunggu impian 6 berlaku satu insiden kebakaran di mana kami terpaksa tunggu perkhidmatan balai bomba dan penyelamat dari kawasan Sungai Pinang, dan mereka ambil masa yang agak panjang. Dan nasib baiknya sebab penduduk yang sekitar jiran-jiran tu yang turut membantu untuk meredakan api yang berlaku di sebuah rumah di Impian 6. Difahamkan balai bomba dan penyelamat terdekat adalah di Seksyen 15 Shah Alam dan di Bukit Jelutong. Justru penduduk berharap sebuah balai bomba dan penyelamat di kawasan itu diwujudkan bagi memastikan sasaran masa di bawah 10 minit tercapai. Bila kita janji dengan balai bomba pun, memang bomba pun cakap memang nak datang ke sini kena tengok keadaan. Sebab kita ada daripada Tor Setia Alam nak sampai ke Bukit Jelutong tu, kalau tak kena gaya memang kadang-kadang makan masa sejam ataupun setengah jam ataupun sejam lah. So memang kita berharap sangatlah satu balai bomba boleh akan dibina lah di sini. Sementara itu, Koordinator Pembangunan Persekutuan Dun Kota Anggrek, Datuk Nur Hisham Sez berharap kerajaan negeri tidak mempolitikkan isu caj premium tanah itu dan memberi caj yang munasabah demi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Seperti balai bomba, maknanya ada boleh juga dikurangkan premium ini kepada nominal rate supaya pembinaan balai bomba ini tidak tertangguh. Saya melihat kepada persepsi politiknya Menteri Besar ni, dia seolah-olah ada politik personal dengan Menteri KPKT yang merupakan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Selangor. Jadi jika ada faktor itu, mana saya mohon kepada pihak Menteri Besar untuk melupakan segala apa juga kepentingan politik. Kita bertumpu kepada kepentingan masyarakat, sebab negeri Selangor negeri kebajikan. Turut menerima nasib yang sama ialah cadangan pembinaan balai bomba dan penyelamat di Sungai Buloh apabila dikenakan caj premium tanah yang mahal sebanyak RM2.4 juta. Malaysia telah berjaya mengurangkan kebergantungan kepada sektor utama iaitu minyak dan gas. Penganalisis Ekonomi Putra Business School Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, setelah pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST, ia telah membantu menjana sumber kewangan sekaligus merencanakan kelangsungan pembangunan infrastruktur negara.
Tetapi dalam kes ataupun kalau kita merujuk kepada Malaysia, kita telah berjaya mengurangkan kebergantungan kepada minyak ataupun hasil minyak dan gas daripada lebih pada 30% kepada lebih kurang 16%. Jadi ini juga menyebabkan kita sebenarnya tidak terkesan jika berlakunya perubahan minyak yang makin meruduk atau tidak, kerana ianya bukan merupakan penyebab utama lagi kepada pendapat kita. Telah digantikan antaranya ialah dengan GST. Jadi apa yang saya lihat di sini ialah jika kita mahu berterusan bergantung kepada minyak, itu bukanlah merupakan satu strategi yang betul. Tambahnya lagi, bidang perkhidmatan dan ekonomi digital juga merupakan peluang baharu yang perlu diterokai kerana ia menyumbang kepada pelbagai peluang perniagaan dan pekerjaan. Ia dilihat selari dengan perkembangan sektor e-dagang yang kian berkembang dan merupakan penyumbang utama kepada pendapatan negara menjelang 2050. Ikatan Persahabatan Malaysia dan Jepun bermula 60 tahun lalu sejurus negara ini mendapat kemerdekaan. Pengenalan dasar pandang ke timur yang diperkenalkan pada 1982 kini telah memasuki fasa baru sekaligus mengukuhkan lagi kerjasama kedua-dua negara. Sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Jepun, ikuti laporan yang disediakan wartawan Asni Fatin Anwar. Dasar pandang ke timur bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian baru serta kuasa ekonomi yang disegani. Hasilnya, Malaysia memperoleh kemudahan pemindahan teknologi, peningkatan kemahiran dan hampir 15,000 rakyat negara ini berpeluang belajar di Jepun. Manakala Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatan seperti getah, biji timah dan petroleum. Malaysia is very well developed and well mature. And then it's maybe 60 years before and now is totally different. We are really not like the one ways, it's a support, so that we are always working together. It's the both way. We will help each other. Then we try to work together and sweat together and laugh together. That is now is the situation our situation now. So Japan not only the giver, Malaysia also is that teach us so many things. We also learn a lot of things. Syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia telah berkembang sehingga 1,400 buah dan bertambah setiap tahun. Justeru gelombang kedua dasar pandang ke timur diteruskan bagi menekankan kerjasama di antara syarikat kedua-dua pihak. Jepun terus mengukuhkan kehadirannya menerusi industri lain seperti sektor perkhidmatan dan terbaharu sektor halal. We are now in private sectors and the government to government. We are trying to establish it's various kind of the partnership. Yeah, because it's really Malaysia is one of the nearest Islamic country to Japan. So it's really geographically, and then it's quite beneficial for Japan to import halal food to Japan. Jelasnya, usaha mempromosikan Jepun sebagai destinasi perniagaan dan pelaburan bagi syarikat Malaysia akan terus dirancakkan Kedutaan Besar Jepun yang ditubuhkan di Kuala Lumpur pada September 1957 serta agensi terlibat. Hasil aktiviti promosi yang agresif, Jepun muncul sebagai rakan dagang keempat Malaysia terbesar dengan dagangan bernilai 120 bilion ringgit tahun lalu. Ekspor utama termasuk makanan yang diproses, jentera, peralatan dan tekstil serta barangan pembuatan menyumbang 61.7%. Import dari Jepun pula meningkat 6.3% kepada 56.98 bilion ringgit, merangkumi produk elektrikal dan elektronik, jentera dan peralatan pengangkutan. Syarikat pengeluar paus sejuk beku tempatan Ainas Food Processing Enterprise merancang memasarkan produknya ke Arab Saudi menjelang hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Khalifah Yusof berkata, wujud permintaan tinggi terhadap produk memandangkan negara itu khususnya Jeddah
sentiasa dikunjungi rakyat Malaysia untuk tujuan umrah dan haji. Bagi membuat persediaan untuk ekspor, kilang pengeluaran PAU Ainas dinaik taraf dan kini berkapasiti mengeluarkan 2,700 biji PAU dalam tempoh sejam dan mampu mencapai 300,000 biji sehari. Mesin pemprosesan di kilang tersebut dibiayai agensi SME Corporation Malaysia melalui geran peralatan bernilai RM465,000. Okey, sekarang ni kami dalam proses untuk hantar ke kedai Asia di Jeddah lah. Tapi dalam proses lagi. Masa bila tu boleh? Maybe dalam masa 3 atau 4 bulan ke daripada sekarang lah. Sebab banyak improvement yang nak kena buat dari segi packaging. Di Malaysia, PAU sejuk buku keluaran Ainas dipasarkan di Pulau Pinang, Terengganu, Johor dan Singapura. Ainas mengeluarkan 7 jenis inti PAU iaitu kelapa, kacang, kaya, coklat, ayam, daging dan sardin. Dalam tempoh terdekat, perusahaan itu merancang untuk memperkenal 2 inti PAU baharu, PAU serat dan PAU burger. %80 pembangunan sosial siap dibangunkan di kawasan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC sejak dilaksana pada 2012. Jumlah itu merangkumi 25 projek termasuk peluang latihan tenaga kerja mahir. Ketua Eksekutif Johor Petroleum Development Corporation Berhad JPDC Muhammad Yazid Jaafar berkata, seramai 2,314 individu berjaya dilatih dan 94% daripada angka itu berjaya mendapat pekerjaan di peringkat pembangunan projek. Jadi secara ringkasnya dalam masa 5 tahun ni, walaupun banyak kejayaan yang telah kita capai, tapi perjalanan kita masih lagi jauh. InsyaAllah satu lagi kita punya milestone pada tahun 2019, yang mana pihak Petronas akan memulakan operasi kilang penapis pada suku tahun yang pertama 2019. Usaha itu merupakan hasil kerjasama institusi latihan kemahiran awam bagi memenuhi permintaan kerja mahir berkaitan industri hiliran minyak dan gas. Apabila beroperasi kelak, lebih ramai tenaga kerja mahir dan separa mahir diperlukan. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Raya JPDC di Kota Tinggi. JPDC kini memfokuskan kelancaran fasa pertama PIPC dengan menarik pelabur yang dapat menyokong pembangunan di fasa ini. Empat pendaki daripada Kelab Jelajah Alpine berlepas ke Tehran, Iran bagi meneruskan semula misi mencari dan menyelamat SAR pendaki rakyat Malaysia Ramli Abdul Majid yang hilang di Gunung Damavan pada November lalu. Menurut Ketua Misi Muhammad Hafiz Bacok, misi kali ketiga ini diharap membuahkan hasil berikutan perubahan cuaca dengan bermulanya musim panas. Dan sebaik tiba di Tehran, pasukan itu akan meneruskan pencarian di kawasan timur gunung berkenaan serta perkampungan berhampiran. Salah satu cabaran lain ialah kerana tempoh masa kita yang agak lama daripada bulan 11 kerana telah melalui musim sejuk dan musim bunga. Jadi mungkin keadaan permukaan bumi dah berlainan daripada waktu kehilangan yang dulu. Nama okey. Ya boleh. Pasukan ini mendapat kerjasama Kedutaan Malaysia di Tehran serta bantuan kerajaan Iran semasa operasi mencari dan menyelamat nanti. Pada 18 November lalu, sekumpulan 12 pendaki memulakan pendakian di Gunung Damavan sebelum 2 orang dilaporkan hilang pada petang 21 November. Seminggu kemudian, seorang mangsa, Syed Rizwan Syed Salim Shatri, ditemui sudah meninggal dunia. Manakala mangsa kedua itu Ramli belum ditemui selepas misi pencarian kedua pada Disember lalu. Skuad memanah raih 2 perak 1 gangsa di Piala Asia Taiwan. Habuan wang tunai untuk skuad bola tampar jika menang pingat Sukan C. Sama seperti skuad terjun, skuad memanah negara juga sudah bersedia untuk menghadapi Sukan C. Mereka meraih kejayaan membanggakan dengan merangkul 2 pingat perak dan sebutir gangsa menerusi acara kompaun pada siri ketiga Piala Asia di Taiwan semalam.
Trio kebangsaan dibarisi Lee Ken Lip, Muhammad Juwaidi Mazuki dan Zulfadil Ruslan meraih perak pertama apabila tewas kepada trio tuan rumah 231-235 pada acara final berpasukan. Lee Ken Lip kemudiannya meraih perak acara individu lelaki apabila tewas kepada pemanah Iran Ismail Ebadi 141-148. Manakala bagi acara wanita, Fatin Nur Fatihah Mat Saleh yang juga pemenang 3 pingat emas Sukan C Singapura 2015 sekadar meraih gangsa apabila menundukkan tuan rumah Lee Min Chiang 143-140. Bagi acara recurve, skuad negara gagal melepasi saingan ke separuh akhir. Kejohanan ini medan terakhir persiapan skuad memanah kebangsaan sebelum tamasya Sukan C 2017. Acara memanah menawarkan 10 pingat emas keseluruhan bermula 16 hingga 22 Ogos. Ini pula mengenai skuad bola tampar yang 15 tahun kemarau pingat. Meskipun tidak meletakkan harapan tinggi pada Sukan C nanti, Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA tetap menjanjikan ganjaran wang jika berjaya meraih pingat. Berita gembira itu dikongsikan Presiden MAVA Dr. Gregory He sebagai suntikan semangat buat pasukan bola tampar lelaki dan wanita kebangsaan. So if the players, the teams manage to win this time around with the bronze, I will be personally responsible for 10,000 cash prizes for the team, whichever team that won the bronze. And for the silver medal, it will be 30,000. And for the gold medal, let grow this gold medal, 50,000. Ketika ini pasukan lelaki berlatih di Shah Alam manakala skuad wanita di Sarawak. Sementara itu, pengurus pasukan wanita Yin Lai Hau gembira dengan peningkatan ketara pemainnya dan menjangkakan ada kejutan pada Sukan C nanti. Skuad bola tampar wanita tidak pernah meraih sebarang pingat Sukan C. Bagi skuad lelaki pula, kali terakhir mereka menyumbangkan pingat ialah di Sukan C Kuala Lumpur 2001 apabila meraih perak selepas tewas kepada Thailand. Larian obor Sukan C KL 2017 di Perak diteruskan hari ini. Larian bermula di Bagan Datoh dan berakhir di Stadium Tun Ahmad Sarji Tapah di daerah Batang Padang. Adun Pekalan Hulu Aznil Ibrahim menyerahkan obor kepada pegawai daerah Batang Padang Azizi Abdul Aziz disaksikan pengerusi Jawatan Kuasa Kemudahan Awam, Infrastruktur, Tenaga dan Air Datuk Zainal Padzi Paharudin yang mewakili Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Esok, obor itu akan dibawa ke daerah Kuala Kangsar. Larian obor di Perak bermula di Bagan Serai dalam daerah Krian pada Jumaat. Larian akan merentasi 7 daripada 12 daerah sebelum berakhir di Gerik pada 12 Julai dan diserahkan kepada Wakil Negeri Kelantan. Berbagai aktiviti dan juga game di Perak rasmi. Bola sepak Piala Malaysia, Felda United naik ke tangga 2 kumpulan B selepas mengecewakan tuan rumah PKNS FC 2-1 di Stadium Shah Alam. Sebaik bermula babak pertama, kedua-dua pasukan pantas mengasak ke kubu lawan masing-masing. Namun pelawat terlebih dahulu di depan membuka jaringan pertama minit ke-5 melalui Zahrahan Krenga. Tersentak dengan jaringan itu, The Red Ants bertubi-tubi menyerang benteng pelawat. Hasilnya, PKNS FC menyamakan kedudukan 1-1 melalui Patrick Ronaldinho di akhir babak pertama. Bersambung babak kedua, PKNS berusaha menambah jaringan dengan beberapa percubaan berbahaya. Namun, ketangkasan Muhammad Farizal Harun mengecewakan The Red Ants. Sebaliknya, anak-anak buah B Satyanaden mengejutkan PKNS FC dengan jaringan kedua minit ke-88 Tiago Augusto Fernandez untuk The Fighters mendahului 2-1. Kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan untuk Felda United naik ke tangga kedua kumpulan B.
Bakal haji dari Selangor diingatkan supaya sentiasa menjaga tata tertib dan disiplin sepanjang mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bakal jemaah haji juga diminta mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan Lembaga Tabung Haji. Titah ucapan baginda dibacakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Begitu juga bakal haji sekalian hendaklah mengikuti segala arahan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Tabung Haji. Kerana melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri mereka dan juga imej negara Malaysia dan negeri Selangor yang kita kasihi ini. Baginda bertitah pada majlis penutup kursus Perdana Haji musim 1438 Hijrah peringkat Selangor di Shah Alam. Seramai 6,127 bakal haji dari negeri ini mengikuti kursus Perdana Haji. Ini merupakan kursus terakhir dianjurkan tabung haji dalam meningkatkan tahap pengetahuan jemaah. Kursus Perdana Haji diadakan secara berperingkat di 17 lokasi seluruh negara bermula kemarin hingga 16 Julai ini. Ia siri terakhir anjuran Lembaga Tabung Haji dalam usaha meningkatkan tahap pengetahuan jemaah haji terutamanya dari sudut praktikal. Terus serta 5 petugas media RTM yang mengikuti kursus peringkat wilayah persekutuan di Masjid Khalid Al-Walid, Kuala Lumpur. Petugas media RTM tersebut iaitu Fatil Hidayat Ghazali, Ahmad Muzaffaruddin Iskandar, Muhammad Suhaimi Mahmud, Muhammad Ashraf Zakaria dan Muhammad Jeffrey Bahrom. Mereka akan membawakan perkembangan terkini melalui saluran berita di RTM dan program Salam Baitullah yang akan bersiaran pada musim haji tahun ini. Meski ke Tanah Suci selaku petugas membuat liputan berita dan juga program Salam Baitullah, tetapi aspek ibadah kekal menjadi keutamaan kami petugas media. Dan kursus Perdana Haji kali ini memantapkan lagilah persediaan ibadah kami setelah kami mengikuti kursus intensif haji lebih 3 bulan lepas. Jadi Alhamdulillah segala-galanya menguatkan lagi mental kami untuk bertugas di Tanah Suci. Dan dari sudut persiapan, Alhamdulillah dah berjalan lancar. Persiapan haji pula, sekarang ni kita dah kursus perdana apa semua, dan dari sudut penyelidikan dah dibuat, dan akhirnya nanti tunggulah siaran kami nanti akan bersiaran pada musim haji 1438 Hijrah ni untuk Salam Baitullah. Kepada mereka semua penonton setia Salam Baitullah, jangan lupa saksikan yang akan kami bawakan nanti. InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik nanti di sana. Alhamdulillah lah, kami terpilih sebagai tetamu Allah di Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan 2 ibadah, ibadah haji dan ibadah kerja, untuk melampaukan rakyat Malaysia di Tanah Suci. Dari aspek teknikal, segala persiapan dah dibuat dan ujian simulasi dah dibuat dan okey. Kesemua mereka berazam untuk memberikan liputan musim haji yang terbaik pada tahun ini dan membawa kelainan dari segi fokus liputan kepada penonton setia RTM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan terdapat usaha memindahkan pengundi yang sedang dilakukan pembangkang untuk menawan Johor pada pilihan raya umum ke-14 akan datang. Selaku Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap Jabatan Pendaftaran Negara, beliau mengesan terdapat gerakan memindahkan pengundi yang sedang dilakukan negeri itu. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, pembangkang kini menumpukan perhatian kepada Johor selepas gagal mendapatkan Negeri Sembilan pada PRU 13 yang lalu. Meskipun pembangkang telah mengenal pasti beberapa kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Johor untuk ditandatangani, beliau yakin negeri itu kekal menjadi simpanan tetap UMNO dan Barisan Nasional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap demikian pada perasmian persidangan perwakilan UMNO bahagian Jelebu 2017 di Jelebu. Persidangan turut dimeriahkan dengan jamuan Aidilfitri yang dihadiri kira-kira 8,000 ahli UMNO dan penduduk sekitar.
Baik, Nasional 8 malam berakhir di sini. Saudara, burung merpati terbang 1,000 hinggap seekor di atas dahan. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Hebat Atika. Dan pantun itu sebenarnya bertepatan untuk penyampai berita TV1 RTM, Faratul Asyati Osman yang selama diijab kabul hari ini dengan pasangannya Muhammad Zulkhairi Dr. Sri Lanang Jaya. Majlis akad nikah itu berlangsung di masjid di wilayah Jalan Duta dan kami bagi pihak warga kerja bilik berita RTM ingin mengucapkan selamat melayari bahtera rumah tangga. Semoga jodoh pasangan mempelai itu kekal hingga ke jannah. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.